الحمد لله بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود والجبال يسبحن طرق النافعين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita dalam mengerjakan ibadah kepada Allah dalam segala bentuk amal soleh, bentuk lisan, bentuk jawarih, anggota badan menjadi amal soleh yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini tersambung lagi kita ini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka hendaklah engkau berniat i'tikaf pada antara Maghrib dan Isya itu kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man i'takafa nafsahu fiha bainal maghrib wal isya fil masjid jama'atin lam yatakallam illa bi salatin aw bi qira'atin kana haqqan 'ala Allah an yabniya lahu qasraini fil jannah masiratun kulli qasrin minha mi'atu 'amin wa yaghrisu lahu bainahuma ghirasan law tafatan ahlul dunya lawasi'ahum muttafaqun alaih. Maka hendaklah engkau berniat iktikaf pada antara Maghrib dan Isya itu. Jadi kalau kita duduk di masjid ke, kita disuruh niat iktikaf, itu lebih afdal. Itu di antaranya antara Isya dan Maghrib itu. Tak kiralah ada majlis ilmu ke, diri kita masuk masjid itu niat iktikaf. Itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh para ulama. Dah saya nak niat iktikaf di surau boleh tak? Ataupun saya nak sembahyang tahiyatul masjid di surau. Maka balik pada hukum yang sebelum ini yang disebut oleh kebanyakan ulama yang rajih, yang muhtamad, menyatakan tengok kepada niat tuang itu sendiri yang wakaf tanah. Sebab itulah bila tuang tu wakaf tanah, dia niat nak buat masjid tetapi dia buat surau, maka di situ boleh sembahyang tahiyatul masjid dan boleh niat iktikaf. Tetapi kalau tuan dia niat surau, padahal buat surau sungguh, buat surau juga, maka ketika itu tak boleh sembahyang tahiyatul masjid dan niat iktikaf, tak boleh. Itu di antaranya. Dan begitu juga jikalau diri tuan itu ataupun orang yang mewakafkan tanah buat sesuatu tempat sembahyang itu tak tahu niat surau ke masjid ke, maka kata ulama tidak payahlah. Itu di antaranya. Sebab itulah di mana saja kita nak buat surau ke masjid ke, yang penting sekali niat buat masjid. Biarlah kita buat surau sekalipun, niat itu penting. Itu di antaranya. Kalau kita niat buat masjid, hal keadaan kita buat surau, maka di situ boleh sembahyang tahiyatul masjid walaupun ketika itu kita buat surau. Itu di antaranya. Dan boleh iktikaf walaupun ketika itu buat surau. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Dan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengiktikaf dirinya pada waktu antara Maghrib dan Isya di dalam masjid yang tempat sembahyang berjamaah,
padahal ia tiada berkata-kata melainkan dengan mengucap selawat atas Rasulullah SAW atau dengan membaca Al-Quran, nescaya adalah ia hak atas Allah Ta'ala memperbuat baginya dua mahliga di dalam syurga, luas tiap-tiap satu daripada keduanya itu perjalanan 100 tahun, dan menanam ia ya Allah baginya pada antara keduanya dua mahliga tu akan pohon kayu, jikalau mahliga jika mengelilingi dia oleh ahli dunia, nescaya luah akan mereka itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Hadis ini nak menunjuk kepada kita besarnya fadilat seseorang itu iktikaf di dalam masjid. Itu di antaranya bila dia ini iktikaf, Allah Subhanahu wa taala dan disebut di sini antara Isyak dan Maghrib. Kalau kita tengok banyak Syekh Abdul Samad Falimban ini dalam kitab ni dia jaga sungguh Maghrib Isyak. Antara Maghrib Isyak tu waktu yang mustajabah, waktu mustajabah dan waktu juga yang dijaga oleh orang-orang soleh terdahulu. Orang soleh terdahulu waktu Maghrib dan antara waktu Maghrib dan Isyak ni dia jaga sungguh. Sebab waktu itu waktu ghafil, ketika itu ramai orang lalai. Ketika itu di antaranya. Sebab itulah ulama-ulama dulu kita baca kitab-kitab ataupun kisah-kisah orang soleh terdahulu, kebanyakan mereka jaga sangat antara Maghrib dan Isyak, itu di antaranya. Jadi dalam hadis ini, siapa yang iktikaf pada antara Maghrib dan Isyak di dalam masjid yang tempat berjemaah itu, tiada berkata-kata. Dia masuk masjid, dia iktikaf, tak kata-kata apa-apa, tak cakap apa-apa, melainkan dengan mengucap selawat. Dia baca selawat atau dengan membaca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia baca Al-Quran, nescaya adalah ia adalah ia hak atas Allah, menjadi tanggungjawab bagi Allah. Allah akan membuat dua mahliga bagi dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah janji bahawasanya nak buat mahliga dalam syurga, yang mana luah antara dua mahliga itu tiap-tiap satu daripada keduanya perjalanan 100 tahun. Luah, betapa luah, luah sangat. Kalau begitu itu dah nak banding antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Rasulullah kata ba'id, jauh. Kamu nak tak banding antara kehidupan dunia kehidupan akhirat, maka dah jauh. Sebab itulah Rasulullah selalu berdoa, Allahumma la aishu illa aishul akhirah. Tidak ada suatu kehidupan yang sebenar adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan atas dunia ni makan-makan, kenyang, apa tu lapar balik, minum air, lepas tu hilang dahaga, lepas tu dahaga balik. Itu kehidupan dunia. Nak cerita pada kita, perjalanan dua mahliga ini luas. Itu di antaranya. Ada masuk lagi orang-orang yang kelebihan orang-orang yang iaitu bangun di waktu malam. Kelebihan seseorang itu yang berpuasa dengan ikhlas kerana Allah, dan juga kelebihan orang-orang yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Rasulullah menyatakan zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiruha. Dan di antara golongan-golongan yang duduk dalam syurga Allah, antara yang mana syurga itu nak cerita pada kita, seninya syurga, cantiknya syurga, antara duduk dari luar nampak dari dalam, dari dalam pula nampak daripada luar. Mana? Iaitu qiyamul lail, orang yang sentiasa bangun di waktu malam, dan wa'it'ut ta'am, yang memberi makan. Al-Imam An-Nawawi membahaskan salah satunya memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Itu di antaranya fadilah yang besar. Dan memberi makan juga dibahaskan ulama lain, memberi makan kepada orang-orang yang
tidak berkemampuan, itu di antaranya. Dan begitu juga orang yang berpuasa ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita pada kita syurga itu sungguh seni dan tidak boleh nak terbarang terfikir pada akal kita, itu di antaranya. Dan menanang ia Allah baginya pada antara keduanya itu akan pohon kayu. Ini syurga mahliga. Rasulullah menyatakan Allah Ta'ala tanam, Allah Ta'ala dalam syurga itu diberi hadiah, yang mana di tengah antara mahliga itu ada pohon-pohon kayu yang rindang. Rasulullah kata yang mana buah dia petik segitu saja, ambil gitu saja. Itu nak cerita pada kita. Dan wa anhar wa minha tajri min tahtil anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sebab itulah kita baca Al-Quran banyak disebut iaitu tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada, di bawahnya mengalir sungai-sungai dan yang mana dan kekal mereka itu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Jikalau mengelilingi dia oleh ahli dunia, kalulah penduduk dunia, semua manusia ni dia keliling tu, dia dah akan luasnya, nescaya luah akan mereka itu. Dia tengok luahnya syurga. Kalau kawasan ni Kuala Negeri kita pusing, mana dak luah mana. Ataupun kita pusing Malaysia, pergi sini melacung sini, ada luah mana siapa juga. Tapi syurga ni ahli dunia tak nak balang, nak bayang luahnya. Itu nak cerita nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka apabila masuk waktu Isya, maka hendaklah sembahyang 4 rakaat, yang 2 rakaat diniat sunat, yang demikian niatnya. Usalli raka'ataini aqibal adzan sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat, kemudian daripada yang sunat lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi boleh kita sembahyang iaitu 4 rakaat sembahyang akibatul azan, sembahyang yang mengiringi azan. Itu di antaranya. Ini setengah disebut oleh ulama, para ulama, walaupun dia tidak termasuk dalam kata sunat muakkad tu, qabliyah ba'diyah tu, tetapi ini nak memenuhi waktu antara maghrib dan isya. Tengok ada sembahyang ini. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Jadi ini dia nakal Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah ulama al-amiliyin, ulama yang beramal dengan ilmu dia. Itu di antara dia buat begini. Jadi mari golongan hak ni, hadza bid'atun dalalah, itu suatu bid'ah yang sesat. Tu hak ni kita jangan layanglah. Mari hak begitu yang nak meremehkan ataupun nak mengurangkan amal seseorang, jangan kita layang. Selagi tidak bercanggah dengan syariat Allah, buatkanlah. Ni ada suatu golongan juga yang menyatakan wirid selepas daripada sembahyang fardu, hadza bid'atun dalalah. Wirid selepas sembahyang waktu, sembahyang fardu secara kuat itu hadza bid'atun dalalah. Dia menyatakan tash'ala lil ma'mun, mengganggu kepada makmum yang lil masbuk, makmum yang masbuk. Sedangkan dibahaskan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menyatakan seseorang itu bila khusyuk tidak ada bagi dia suatu gangguan pun. Itu di antaranya. Wirid kuat ke, wirid jahat ke, kalulah seseorang itu betul-betul khusyuk ataupun sembahyang lillahi ta'ala, tidak ada sesuatu yang mengganggukan dia. Tapi dia tidak ambil pandangan Imam Nawawi yang rajih. Begitu juga ulama-ulama yang lain. Hukum dia hadza bid'atun dalalah, itu suatu bid'ah yang sesat. Selawat lepas tarawih, hadza bid'atun dalalah, itu suatu bid'ah yang sesat. Jadi hati-hati kita dengan golongan-golongan begini yang mengaku sebagai salafi. Salafi sebenarnya tak begitu.
Salafi hak yang sebenar-sebenar tak begitu. Tapi dia mendakwa saja sebagai golongan salafi. Jadi kalau ada golongan hak yang kata bid'ah tu, salayanglah. Perkara yang baik itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Jadi selepas daripada antara maghrib tu isyak tu, bila masuk waktu isyak ni, kita boleh sembahyang akibatul azan 4 rakaat, 2 rakaat tu, 4 rakaat buat 2 tu di antaranya. Nak buat 4 rakaat pun tak apa. Sembahyang duha lah. Kita sembahyang duha, kita nak buat 4 rakaat 1 salam pun boleh. Tu di antaranya. Siap ada tahiyat awal lagi. Solat duha misal kata boleh, tak ada masalah. Tetapi yang dibahaskan Imam An-Nawawi wa afdalu li sunnatil rakaat, dan afdal bagi sembahyang sunat itu dibuat dua. Sembahyang tarawih nak bahang 12 rakaat selalu boleh kata ulama, tetapi lebih afdal buat dua kerana di sana ada salam. Ada salam tu, ada tahiyat tu, tu lebih afdal, lebih rajih, lebih tahqiq. Pandangan al-Imam Daud Az-Zahiriyah menyatakan boleh. Tapi kita pegang pendapat yang lebih kuat, al-Imam An-Nawawi, begitu juga ulama-ulama yang lain menyatakan membuat sesuatu sembahyang tu buat dua. Duha, dua. Sembahyang ni pun dua. Itu lebih afdal, itu di antaranya. Setelah itu maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat muakkad Isya. Demikian niatnya usalli raka'ataini sunnatan Isya qabliyatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Seperti biasalah masuk Isya kita sembahyang sunat ba'diyah. Jangan buat hak tadi tapi tak sembahyang qabliyah Isya. Rugilah. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang diganda pahala ni. Itu di antaranya, iaitu futihas abwabul jannah, dibuka segala pintu-pintu syurga. Dan dibahaskan oleh ulama hadis, iaitu tujuan Allah buka ataupun ibrah dari pengajaran hadis Nabi SAW itu nak menunjuk kepada kita mana-mana kebaikan buat. Bulan puasa ni mana-mana kebaikan buat. Allah Ta'ala tutup dah pintu syurga, nak bagi kepada hamba-hamba Allah buat segala kebaikan. Hak sezarah ke, hak kecil ke, hak besar ke, buatlah ke. Itu di antaranya. Wa qulliqas abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, mana kejahatan itu dikunci, sehingga ditutup pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Qala musannifu rahimahullahu taala. Jadi selepas daripada tu kita sembahyang sunat Isya. Tapi kalau buat surau, kita mari surau ke masjid ke, dan buat begitu. Jangan kita buat 4 rakaat tadi, lepas tu buat sunat ba'diyah pula, ke qabliyah pula. Tapi kalau kita nak buat begitu, kena mari awal. Ni ada suatu hamba Allah tu lah. Dia khabar saya tu, Allah saya kalau dia mari surau itu, saya risau semua itu. Dia sembahyang sunat 4 rakaat tu, dia sembahyang depan sekali. Saya nak qomat kadang-kadang, tengok dia tak kena pula. Dia sembahyang 4 rakaat pula, lepas tu sunat qabliyah pula. Itu tak kenalah. Tak boleh begitu. Marilah sembahyang mengganggukan orang lain pula. Kau nak di surau, nak buat di rumah, ada masalah. Tetapi di surau, di masjid ke sembahyang berjemaah itu, dia ada hak lebih afdal lagi. Itu takbirul ula ma'al iman. Takbir ula bersama imam itu lebih afdal, lebih lagi bulan puasa. Imam takbir Allahu akbar, kita pun Allahu akbar. Itu takbir ula bersama imam. Maksudnya ma'a di situ dengan makna akibi, dengan makna mengiringi. Bukan imam takbir Allahu akbar, kita pun Allahu akbar juga. Tak boleh itu. Walaupun ma'a di situ bersama. Saya pergi ke pasar bersama dengan Zahid. Saya pergi di pasar bersama dengan Zaid. Bersama di situ maknanya kita pergi sekali.
Zaid sekali. Tu pada kefahaman tata bahasa kita. Bersama itu, kata dalam bahasa Arab dia berbeza. Ma'a di situ dengan mana akibi, dengan mana mengingingi. Maksudnya ataupun dibahas juga oleh kita Yasin Fakihi, kita ilmu nahwu saraf. Dia menyatakan bahawasanya ma'a di situ dengan mana lil matbu' dengan mana mengikuti. Imam takbir, Allahu akbar. Ni ada dia kata banyak berlaku dalam masyarakat kita ni. Imam takbirlah, Allahu akbar, Allah bersama ma'a di situ. Banyak dia kata. Banyak berlaku dalam masyarakat. Dia mengajar di masjid. Banyak berlaku juga di masyarakat. Sembahyang witir di surau, misal kata di masjid. Lepas tu balik buat solat malam pula, banyak tahajud pula. Bangun sunat hajat pula, taubat pula. Tak boleh segitu dia kata. Sedangkan witir itu adalah penutup segala sembahyang di waktu malam. Sedap pula dia kata begitu. Itu sebenarnya tak faham li muradil hadis Nabi SAW. Kita nak baca hadis, kita kena tengok kefaham ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni dengan makna luas. Ada makna dengan makna akibi. Maksud penutup itu ialah setelah di waktu malam. Adapun kita nak bangun di waktu malam, kita nak buat tahajud, nak buat taubat, nak sembah hajat, tak jadi masalah. Ini banyak lagi. Tu kefahaman dia tu. Tu di antara disebut oleh ulama. Tu di antara, dan ada juga dia mengajar, dia kata duk sibuk suruh orang sembahyang sunat ba'diyah selepas isyak. Orang tak mau sembahyang tak masalah. Orang nak sembahyang tarawih dulu, ada masalah. Nak sembahyang tarawih dulu, pada tu baru sembahyang ba'diyah, ba'diyah isyak. Lepas habis tarawih, habis witir tu, dia balik rumah dia nak sembahyang ba'diyah isyak pula. Sebab tadi tak buat ba'diyah, maka kata ulama boleh, tak ada masalah. Tetapi tengok pandangan Imam An-Nawawi, tengok pandangan Imam Ibn Hajar, bahkan Syekh Ramli Sawi pun menyatakan begitu, lebih afdal selepas sembahyang isyak itu sembahyang sunat ba'diyah walaupun diboleh. Kerana habis ba'diyah isyak itu apabila masuk waktu subuh, ada jadi masalah. Itu di antaranya. Jadi hak lebih afdal. Tengok kita nak buat sesuatu, kita nak beli kuih pasar pun, nak beli kek ke, nak beli kain lasih pun, duk pilih kan main, duk pilih gini kuih raya. Hak ada hak bunga, atas bunga raya hak ada pecah sikit tambah kadang-kadang. Kan main pilih nak kualitinya. Tetapi beribadah selalu nak mengambil hak yang lemah, pandangan yang kuat seperti Imam Nawawi rajih, tak mau ambil. Ini suatu hati-hati kita, golongan-golongan yang selalu nak membelakangi sesuatu yang lebih afdal. Itu di antaranya disebut oleh para ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kita disuruh sembahyang hak yang lebih afdal. Jangan kalau kita tak mau sembahyang 4 rakaat ni buat sunat qabliyah tu. Hak tu pun dah akan nak dah besar dah fadilah tu. Lebih lagi istiqamah, fadilahnya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Setelah itu maka sembahyang fardhu Isya. Setelah itu selepas tu sembahyang fardhu Isya, maka membaca pujian-pujian yang masyhur yang dibacakan kemudian daripada sembahyang 5 waktu itu, mengucap astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu kita istighfar, paling kurang nak lari ke, tamu wirid ke, sekurangnya istighfar, minta keampunan kepada Allah. Takut sembahyang kita tu ada syirik dalam sembahyang tu. Mana syirik? Syirik khafi. Mana syirik khafi? Riya dalam sembahyang. Mana lagi? Iaitu ingat sesuatu yang selain daripada Allah atau membenduakan Allah dalam sembahyang. Sembahyang
duk ingat tu barang ni, duk ingat nak pergi sini, nak ingat sini, seolah-olah membesar pergi sini, seolah-olah nak pergi sini tu menjadi Tuhan di dalam sembahyang. Maka lepas itulah kita sudah sembahyang astagfirullahalazim. Jangan tinggal itu di antaranya. Setelah itu maka sembahyang Aisyah, setelah itu maka sembahyang 2 rakaat sunat muakkad ratibah, yang kemudian ratibah yang mengingi yang fardu ni. Kemudian daripada Aisyah demikian niatnya usolli raka'ataini sunnatul Aisyah ba'diyatan lillahi ta'ala, Allahu akbar. Itu di antaranya. Jadi sembahyang sunat ba'diyah Aisyah, seperti biasalah sembahyang Aisyah ni, ba'diyah Aisyah ni kebanyakan orang tinggal lah di bulan Ramadan ni. Kebanyakan dia tinggal sebab nak sembahyang tarawih. Ada pun di surau kita ni alhamdulillah kita duk tengok tak ada setakat ni kebanyakan sembahyang belaka ba'diyah. Ni jangan tinggal rugi. Sembahyang tarawih tapi tinggal ba'diyah, ini suatu perbuatan yang sangat rugi. Itu di antaranya, bukan dosa tapi adalah suatu perbuatan yang sangat rugi. Ibarat kata ulama, beli seekor lembu, kaki sepotong tak ada, ekor tak ada, tubuh molek jalan. Ibarat ada suatu kecacatan itu di antaranya. Dan baca olehmu pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah itu surah As-Sajdah. Panjang kalau kita nak baca begitu tu. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab. Sampai habis tu surah Sajadah rakaat pertama ba'diyah Aisyah tu. Kalau boleh. Tapi hak masyhur yang disebut oleh Imam Nawawi, begitu ulama-ulama lain seperti biasalah qul ya Allah. Dan pada rakaat yang kemudian daripada Fatihah itu tabarakalladzi biyadihil mulk, dan baca tabaraka pula. Dua soleh dululah orang dulu. Jadi kita sebagai yang penting sekali istiqamah sesuai ibadah. Orang dulu dia baca panjang-panjang, tu baca panjang-panjang. Kita kena tengok wakil juga. Tu di antaranya. Tu ni ada seorang hamba Allah ni, dia kata saya kalau sembahyang saya jumpa saya lah, dia ustaz saya sedap sembahyang tu di surau Alu Kuda ni, tapi bacaan tu tarawih tu pendek-pendek sangat itu. Saya kalau boleh nak sedap panjang-panjang sikit. Kata tak boleh begitu sebab yang masalah kita kena tengok wakil juga keadaan pula. Ni sembahyang panjang-panjang teratuk, jadi makruh pula. Mengatuk makmum jadi teratuk nak tidur siapa, jadi makruh pula, tak boleh begitu. Saya alhamdulillah lah, saya sembahyang di surau belakang, surau Hijrah panjang-panjang, alhamdulillah itu. Alhamdulillah, ada kira lah. Yang penting sekali buat sesuatu ibadah tu kerana Allah. Tak kira saja kita buat 8 ke, buat 4 rakaat ke, buat 20 ke, yang penting sekali ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Jadi kita tengok keadaan. Kalau kita nak sembahyang seorang, buat panjang, baca panjang, itu pulanglah sampai subuh pun ada masalah. Ada pun rakaat ini boleh yang disebut oleh ulama, iaitu nak baca Alif Lam Mim dulu tu boleh. Macam Tuan Guru Haji Hashim di Pondok Pasir Tengulu, dia kalau sembahyang sunat ni baca Alif Lam Mim sampai Sajadah ni apa habis sunat tu. Baca Tabarakalladzi pula sampai habis. Tu orang dulu hebat. Itu di antaranya. Sekurangnya kita dapat istiqamah sesuatu ibadah itu ikhlas kerana Allah pun dah memadai dah. Daripada panjang letih tak murah ni lagi ya. Tambah gitu. Itu di antaranya. Atau baca pada rakaat pertama kemudian di Fatihah itu suratul Yasin, baca surah Yasin pula. Dan pada rakaat yang kedua kemudian di Fatihah itu, ini hak ba'diyah ni, suratul Dukhan, surah Dukhan pula. Tu panjang tu. Maka sekalian demikian itu dipilih kelebihannya itu datang daripada Nabi SAW. Itu sahih daripada hadis Nabi SAW. Maka kemudian daripada 2 rakaat rawatib yang muakkad itu, hendaklah engkau sembahyang 4 rakaat pula kerana sabda Nabi SAW, man shalla qabla zuhri arba'an kana kaman tahajjada min al-lail lah, wa man shalla hunna ba'da al-isya kana kamithlihinna min al-lailatul qadr. Artinya barang siapa yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada sembahyang zuhur, maka adalah seperti mengerjakan sembahyang tahajud di dalam semalam malam, yakni seolah-olah sembahyang tiap-tiap malam.
sembahyang iaitu siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur tu, dah termasuk berba'diyah zuhur, qabliyah zuhur lagi tu, maka seolah dia sembahyang 4 zuhur tu tiap-tiap malam. Dan barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian pada Isyak itu, maka seolah-olahnya itu daripada sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Besar fadilat tu. Sebelum sembahyang Isyak kita sembahyang 4 rakaat tu di antaranya. Mana tengoklah, jangan tinggal ba'diyah Isyak pula. Maknanya lebih fadilat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah dan dalam Ihya Ulumuddin pada kitab Tartibul Awra dan Syekh Abdul Qadir Fakihi dalam Syarah Bidayatul Hidayah. Jadi hak ini disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hak hebat kita hak hebat belaka, kita hak beramal ni, orang beramal ni. Dan kitab Tanwidul Arwah itu tertib berwiri. Imam Ghazali disusun dah tertib wiri gini. Dan Syekh Abdul Qadir Fakihi dan oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali disyarah pula. Itu siapa? Syekh Abdul Qadir Fakihi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin ba'da al-isya akhir qira'atin fi raka'atayn akhir tabarakalladzi. Dan sabda Nabi SAW. Jadi kita perlu sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini mudah-mudahan manfaat kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa menggandakan pahala kita di bulan ini yang penuh dengan keberkatan. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.